Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Saringan kontak rapat terus sumbang peningkatan kes di Sabah. Projek terbengkalai pos sempadan Baklalan akan dipercepatkan. Juga sebelum bersidang, adun Sabah dan petugas perlu kemukakan keputusan ujian calitan. Parti politik yang cuba menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional PN sebelum undi percaya terhadap Perdana Menteri pada sidang Parlimen September ini tidak akan mendapat sokongan rakyat yang mahu kerajaan menangani masalah COVID-19. Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, dalam keadaan sekarang rakyat menaruh keyakinan terhadap kerajaan untuk mengatasi kesan ekonomi berikutan pandemik itu. Beliau berkata tindakan sesetengah pihak itu bukan saja menjejaskan usaha kerajaan dalam menangani COVID-19 malah menjejaskan kestabilan politik negara serta ekonomi yang hanya merugikan rakyat. Adalah baiknya untuk pertahankan kerajaan sekarang PN pada undi percaya September nanti. GPS mengekalkan pendirian mereka untuk terus menyokong kerajaan PN pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. (17,236) itu kes harian COVID-19 hari ini menjadikan kes keseluruhan di negara kini berjumlah lebih 1.27 juta kes. Selangor terus mencatatkan angka tertinggi iaitu 5,470 kes hari ini. Kita beralih ke Borneo. Sabah terus catat peningkatan 4 digit. Hari ini saja 1,247 kes harian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes di negeri itu kepada 95,082 kes. Di Sarawak 589 kes baru hari ini, manakala Labuan pula hanya 8 kes direkodkan. Di Sabah, saringan kontak rapat di Kota Kinabalu menyumbang 61% daripada keseluruhan 310 kes daerah itu. Selain itu, saringan bergejala juga catat peratusan tinggi dengan 32% di sana. Ia diikuti Tuaran juga dengan 32%, manakala Penampang 25%. Secara keseluruhan di Sabah, 62% kes positif dikesan menerusi saringan kontak rapat, 24% saringan bergejala dan 7% dari kluster sedia ada. Seterusnya, unit pemimpin pembangunan masyarakat Dun Apas digesa lebih agresif mendaftarkan penduduk di sana untuk divaksinasi. Ini kerana pelbagai inisiatif dilakukan bagi memudah dan mempercepatkan urusan itu. Antaranya mobile vaksinasi yang membolehkan masyarakat menerima suntikan tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Sebab itu, saya mengharapkan agar mobile outreach ini dapat dipertingkatkan di kawasan Tawau, khususnya di tempat-tempat yang terpencil seperti di Kalabakan, di Pulau Sabatik, di kawasan Indra Sabah, di kawasan kampung-kampung yang liputan internetnya pun tiada. Jadi kita kena bergerak secara manual. Tawau merupakan antara daerah terendah pendaftaran vaksinasi COVID-19 bagi seluruh Sabah. Sehingga Ahad, hampir 90,000 daripada 390,000 penduduk Tawau dan Kalabakan telah menerima suntikan dos pertama dan hampir 60,000 sudah melengkapkan dos suntikan. Keputusan membenarkan aktiviti pelancongan dalam negeri yang sama bagi individu sudah menerima vaksin lengkap akan memberi kesan positif kepada tenaga kerja tempatan. Dalam satu kenyataan, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, menerusi pelaksanaan itu, pihak dalam sektor tersebut kini dapat mencari pekerjaan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan ekonomi domestik. Karim berkata pihaknya menyambut baik pengumuman kelonggaran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Beliau turut menyokong penuh pembukaan
pembukaan semula hotel dan inap desa yang terpaksa ditutup sejak tercetusnya pandemik COVID-19 dan PKP. Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan turut mengulas kelonggaran aktiviti rekreasi dan sukan. Katanya keadaan ini akan menyumbang kepada peningkatan gaya hidup sihat dalam kalangan anggota masyarakat. Kelonggaran ini adalah permulaan baik bagi negara untuk bergerak ke depan dan kembali normal. Persatuan Pengusaha Pelancongan Koridor Kehidupan Kinabatangan KITA menggesa kerajaan pertimbang cadangan memvaksinasi semua ahli keluarga pekerja sektor pelancongan. Menurut KITA, walaupun 80% petugas sektor itu sudah terima vaksin, tetapi perkara itu tidak diperluas kepada ahli keluarga mereka. Walaupun staf kita yang sudah dapat vaccination ini, saya masih risau sebab di dalam 80% yang sudah dapat vaccination, bukan semua dia orang punya keluarga sudah dapat. Jadi saya harap sekarang kerajaan akan cepatkan untuk vaksinasi punya program ini. Lebih banyak populasi sudah dapat vaksinasi lebih baiklah. Mengulas mengenai pembukaan sempadan kepada pelancong yang sudah melengkapkan 2 dos, katanya ia sebagai langkah yang wajar dipertimbang ketika ini. Walaupun langkah itu berisiko, tetapi semua pihak sudah tiada pilihan. Bukan lagi sesuai atau tidak. Saya fikir ini ialah menjalankan yang penting sebab ekonomi kita sudah terlalu efek daripada undang-undang ini close down of the MCO lah, PKP ini. So you got no pilihan. So you have to open up the economy. Kau perlukan menteruskan buat ekonomi aktiviti ini, tetapi you have to be very careful. Your SOP and your vaccination rate must continue. Pada Ahad, kerajaan bersetuju memberikan kemudahan-kemudahan bagi sektor sosial kepada individu yang menerima vaksinasi lengkap dan menetap di negeri-negeri dalam fasa 2 dan seterusnya berkuat kuasa 10 Ogos 2021. Ia termasuk aktiviti pelancongan dalam negeri yang sama dibenarkan melibatkan homestay dan hotel. Perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu cepat meningkatkan kemahiran menerusi ekonomi digital untuk mengadaptasikan diri dalam ekonomi baharu pasca COVID-19. Hal ini sekaligus memastikan kelangsungan perniagaan mereka terjamin dan dinamik berurus niaga dalam situasi norma baru. Pertama, of course after you settle semua you pun masalah asas dan sebagainya, improve your skills and knowledge ke arah digital. Baik molah website ke, baik molah blog ke, vlog ke, ataupun graphic design ke, right? You have to ada skill-skill ya untuk move forward. Okay? Because skill tu adalah skill yang paling penting untuk new economy. Terutama sekali selepas COVID tu ataupun when COVID dah jadi benda biasa dalam kehidupan kita, the way we do business will be different. Katanya beliau yakin jika usahawan PKS terus membekalkan diri dengan kemahiran digital kerana mereka mampu terus berdaya saing walaupun ketika pandemik. Enggak kan dia kerjaan dah ada mula penting macam tu adalah kurang sikit lah, tapi belum dapat menyelamat keseluruhannya lah. Kena kawasan sebelah Ilen, alhamdulillah dia ada kata orang dah kira selamat lah. Jadi kawasan kami di tengah tu kena benteng di situ rendah. Jadi masihlah kata orang risiko gelombang masih kata orang mesti terdedah dengan kami orang di kawasan. Itu apa yang dikatakan salah seorang penduduk kampung di Sebuyau, Simunjan. Setiap kali musim tengkujuh, mereka terpaksa berdepan musibah banjir. Benteng sudah dibina tetapi seringkali terhakis. Sekaligus memberi kesan sehingga menyebabkan jalan berturap baru menjadi mendap. Menceritakan lanjut, seorang penduduk Sipah Tet memaklumkan gelombang besar setiap kali musim tengkujuh menghakis benteng yang dibina. Dulu, zaman dulu. Mari saya dah sungai satu kecil. Komek nengah orang tua ada. Kecil nengah cembek apa? Mana barang tu kisah. Nyola ada. Entah mereka gelombang macam mek belian orang ya. Mek katan jual no sama. Tawan saya lihat tak? Ada juga pandangan penduduk yang mahu supaya benteng lebih konkret atau diperbuat daripada besi dibina. Maksud kami pun mahu nak polah macam rupa di seberang tu dekat apa nama? Dekat benteng
Macam bentang makan besi apa. Macam ya. Awak macam bertambah ni tak mesti tu dah cap. Makan khamit tu tak ada tak nangga buat kecil tu. Makan sialah orang. Tambah lu ngai sini lah. Sial selamat payalah ha dapat gigi muntah mai rasanya dapat dipakai tidak pergi sebarang. Tu dah dapat dipakai. Munai besar cap kat situ. Pembinaan benteng yang kukuh mampu memastikan mereka yang tinggal di pesisir pantai berada dalam keadaan selamat. Kerajaan negeri terus-menerus melaksanakan ikhtiar untuk membina benteng dan tebingan penahan ombak bagi memastikan mereka ini dapat tinggal dalam keadaan yang selamat. Dan majoriti mereka yang bekerja sebagai nelayan dapat melaksanakan kembali aktiviti ekonomi mereka dengan lebih baik dengan adanya infrastruktur yang lebih lengkap dan sempurna untuk masyarakat. Dan pastinya dalam tempoh 2 tahun, kawasan ini akan menjadi satu sumber ekonomi perikanan yang lebih baik, mampu menjana ekonomi masyarakat secara holistik. Laporan Nazuluddin Abdul Razak untuk Awani Borneo. Sementara itu, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi berkata pembinaan benteng baru akan dibina lebih tinggi mengikut ukuran semasa air pasang besar dan ia dijangka siap menjelang tahun 2023 kelak. Untuk rekod, pembinaan tebatan banjir itu melibatkan skim sebangan Bajong Blok A, Blok D, Blok E dan Blok F meliputi garisan pantai sepanjang 26.5 km dengan peruntukan RM340 juta. Jadi oleh itulah maka kita mengharapkan apabila benteng itu siap, semua tanaman tu yang asalnya dolok-dolok pernah ditanam dapat diusahakan semula lah. Lebih-lebih lagi, kini tu kawasan tu menjadi laluan jalan pesisir. Kawasan tu menjadi laluan jalan utama kedua. Jadi kita mendapati bahawa potensi untuk perkembangan sosioekonomi adalah besarlah. Semua ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan para petugas wajib mengemukakan keputusan ujian calitan COVID-19 3 hari sebelum Dun Sabah bersidang. Selain ujian calitan, kesemua mereka perlu lengkap 2 dos vaksin sebagai SOP utama bagi persidangan selama 3 hari bermula 24 Ogos ini. Menurut Speaker Dun Sabah Datuk Hazim M. Yahya, semua pihak perlu mengikuti SOP yang ditetapkan ini bagi memastikan tiada penularan jangkitan COVID-19 sepanjang persidangan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengikuti majlis perasmian persidangan Speaker Parlimen dan Dun seluruh negara secara maya pada Isnin. Dan seterusnya, lebih 2,000 menara telekomunikasi akan dinaik taraf dan 400 lagi dibina di Sabah di bawah Jalinan Digital Negara Jendela. Jelas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Noor, langkah itu adalah sasaran kerajaan negeri untuk mengatasi masalah kekangan sambungan internet di luar bandar. Katanya bahagian pelaburan strategik kerajaan negeri, Khazanah Sabah, diberi hak eksklusif untuk menerajui pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Sabah. Terdahulu, Haji Jin menyaksikan majlis menandatangani perjanjian di antara Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untung dengan Khazanah Sabah diwakili Pengerusi Common Tower Teknologi Sendirian Berhad CTTSB. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mokhtaradin dan Pengerusi Khazanah Sabah Datuk Seri Salih Tun Said. CTTSB merupakan anak syarikat milik penuh Khazanah Sabah yang merupakan pemilik dan pengendali menara bebas terbesar di Malaysia. Usaha memperkemaskan kawalan sempadan di Baklalan, Sarawak dengan Kalimantan, Indonesia perlu disegerakan. Ini termasuk meneruskan projek terbengkalai untuk meneruskan projek mencabar itu. Bagi Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Henry Sum Agong, beliau akan terus membawa perkara ini ke pengetahuan Kerajaan Pusat. Dengan Yang Berhormat Menteri minta beliau melawat, jadi dia pun bersetuju, tapi disebabkan COVID ini masih, maka itu sebab lawatan daripada HQ di Kuala Lumpur belum sampai. Jadi bagaimanapun kita akan berusaha bersama, okay? Dan kita berharap agar projek ini akan dapat dilaksanakan cepat mungkin. Selain itu, Henry juga telah berjaya mendapatkan peruntukan bagi pembinaan jalan menuju ke pos sempadan Baklalan sejauh 4 km. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan ke pos sempadan Baklalan. Bila dengan itu, sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.